Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua student kesayangan saya di sebelah sana, on the other side of the screen. So, awak masih lagi bersama dengan eTution dan saya adalah Mr. Ahmad, tutor matematik tambahan awak untuk channel eTution. Okay, so class, this is our first video untuk a new topic, which is hari ini kita akan masuk topik yang baru, dan topik itu adalah kita panggil topik chapter 6. Kita panggil adalah pilih atau dan gabungan. Okey, yang belajar bahasa Inggeris tu kita panggil permutation and combination. Okey, so bila awak tengok dekat belakang ni, awak nampak ada baju ada seluar, lepas tu ada table pula kan. Table pun tak guna pembaris, macam orang malas je kerja kan. Sebab tak ada pembaris, sorry kelas. Okey, tapi apa benda ni? Apa yang saya nak tunjukkan? Apa Mr. Ahmad nak ajar hari ni kan? Okey, pilih atau dan gabungan ini adalah sebenarnya topik yang sangat penting untuk awak. Tapi dia adalah topik yang senang juga. Dia adalah topik yang boleh dikatakan antara yang termudah dalam matematik tambahan tingkatan 5. Okey, so apa yang korang akan belajar pada hari ini adalah, kenapa saya cakap dia sangat penting, sebab kita belajar pasal pilih atau dan gabungan. Contohnya kalau saya ada a few peristiwa A, peristiwa B, dan kita akan gabungkan dua peristiwa, dan kita nak belajar macam mana kita dah nama pun pilih atau, kita akan pilih a certain peristiwa dan kita akan aturkan dia supaya apa? Supaya susunan dia mengikuti awak punya kriteria. Contohnya lah. So dia lebih kepada kita panggil pilih atur lah. Pilih atur. Awak nak pilih yang mana satu? Saya tunjuk kat depan supaya awak nampak dengan lebih jelas Okey, so kat depan saya ni saya ada 6 helai kemeja dan juga 2 helai seluar. Okey, I give you a case study lah. 6 helai kemeja dan juga 2 helai seluar ni, dia macam lelaki yang macam saya kan. Saya ada 6 helai, dalam seminggu saya ada 6 helai kemeja dan 2 helai seluar, dan saya nak pakai, saya ada, contohnya saya kerja 6 harian. So, saya kena ambil satu hari tu, saya kena ada gabungan antara dua peristiwa. Maksudnya, baju ini saya consider as my first event ataupun peristiwa yang pertama, dan yang kedua ini seluar kita letak as the second event ataupun kita panggil peristiwa B lah. So sekarang ni saya diberi 6 helai baju dan 2 helai seluar. Macam mana saya nak susunkan dia dalam seminggu ni? Hari ni saya pakai apa? Saya pakai maroon ke? Saya pakai yellow ke? Seluar saya pakai jeans ke? Atau saya pakai slack? Contohnya. So macam mana kita nak pilih dan kita nak atur? Okay, so before we go further, by the end of this class, by the end of this video korang akan belajar the basic concept berkenaan dengan kita panggil first petua pendaraban, which is quite simple, and then kita akan ada dua formula pilih atur, which is also quite simple for you to remember. So sangat-sangat senang so let's go further to our first case study apabila saya ada 6 helai baju dan juga 2 helai seluar. Okay, so sekarang ni kelas, these two event, macam mana saya nak susunkan Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, macam mana kombinasi pemakaian saya pada hari tersebut. So sekarang ni petua pendaraban adalah senang saja. Kalau awak nak tahu macam mana awak nak tengok berapa banyak pilihan, the right word is berapa banyak pilihan yang saya ada kalau saya ada 6 baju dan juga 2 helai seluar. It's very simple. Petua pendaraban, apabila awak ada 2 event, awak dah pernah belajar dalam probability. Awak dah pernah belajar dalam kebarangkalian tingkatan 5. Tingkatan 4. Okey, so apa yang awak perlu buat adalah untuk dapatkan pilihan baju awak dan seluar awak, kita letak dalam bentuk table ataupun dalam bentuk jadual seperti di sebelah kanan awak. Okey, contohnya the first event adalah, kan saya cakap the first peristiwa adalah baju, kemeja, dan yang kedua adalah seluar. So saya labelkan sebagai K1, K2, K3 seterusnya sampailah baju saya yang ke-6. K itu dia mewakili kemeja. So saya ada 6 helai kemeja, dan S ini mewakili seluar. Saya ada 2 seluar. So macam mana saya nak tengok berapa banyak pilihan saya? Senang saja. Awak dah belajar ni masa dalam video probability, betul? Okey, so apa yang saya buat adalah saya akan ambil baju pertama saya bergabung dengan saya punya seluar yang pertama. Okey,
Hari yang kedua, saya ambil baju kedua saya dan saya pakai seluar yang sama. Okey, tak payah basuh. Okey, dan seterusnya kita ambil kemeja 3, seluar pertama. Kemeja keempat, seluar keempat. Kemeja kelima, seluar masih satu. Mana ada 4. Okey, seluar pertama dan juga kemeja keenam, seluar yang pertama. Okey, dan buat benda yang sama untuk seluar awak yang kedua pula. So, awak buat K1S2, K2S2, K3S2, K4S2, K5 S2, K6 S2. Okey, so ini adalah kesemua pilihan yang awak boleh buat jika awak ada 6 helai kemeja dan juga 2 helai seluar. So saya tanya awak, berapa banyak pilihan yang kita ada? Bila dalam almari saya tu, saya ada 6 helai baju, 6 helai kemeja dan juga 2 helai seluar. Berapa banyak pilihan yang saya ada? Okey, so kalau awak lihat dekat sini, pilihan dia senang sahaja. Apa yang awak perlu buat adalah 6 helai kemeja awak darabkan dengan 2 helai seluar. Maka pilihan kita adalah pilihan pemakaian 6 helai seluar darabkan dengan 2 helai seluar, dan pilihan saya ada 12 pilihan. Awak darabkan saja. Okey, so saya nak terangkan dekat sini. Bila awak dah ada 6 helai kemeja dan juga 2 helai seluar, awak akan ada 12 pilihan macam mana awak nak susunkan dia. Apa awak nak pakai di Senin, Selasa, Rabu sampai ke 12 ni apa? Maksudnya sampai ke hari 12. Hari ke-12 ni awak nampak macam awak pakai baju yang berbeza, tetapi seluar awak 2 helai je kan? Tak payah basuh lah cerita dia. Okey, so itu adalah kita panggil petua pendaraban. It's a very simple concept dan awak pernah nampak dah sebelum ni dalam kebanan kalian. Cuma awak tak tahu yang nama dia adalah petua pendaraban. So now you already know. Okay, so this is a very simple example. So how about kita pergi to our next next example for your understanding. So jom. So kelas, kita pergi kepada our first example dalam video ni. Okay, so saya ada di depan. Kalau awak boleh lihat di depan saya ni, saya give a very good example, a simple one. Diberi 6 kad yang berlainan warna putih, kuning, biru, merah, oranye, hijau. Okey, so sekarang ni awak ada 6 warna. Awak ada banyak cara untuk susun kad ini dengan bilangan yang tertentu menggunakan formula, which is formula tu ada je depan ni, saya nak tunjuk dekat awak. Okey, tapi siapa yang tak biasa, siapa yang tak pernah belajar, dia akan nampak macam ada simbol baru, contohnya NPN ni, dan apa benda tak ada seru ni, saya akan explain further Okey, tapi sebelum tu saya akan explain kita punya example dulu. Okey, di mana awak ada susunan awalnya adalah putih, kuning, biru, merah, oranye, hijau. So sekarang ni saya bagi awak satu tugas. Katakan kita ada 6 kad, berapa banyak bilangan kita boleh susun? Cara kita nak susun tu berapa banyak bilangan? Awalnya memang putih, so ada cara kuning pula dekat depan, betul? Ada cara dia merah pula dekat depan. Tapi saya nak tahu berapa banyak cara ni. Okey, itulah sebab kita kena belajar. Formula kita yang pertama untuk pilih atur adalah, kalau awak lihat di sini, NPN. NP ni, ini dalam bahasa Inggeris permutation, itu sebab kita guna P. Dan N ini adalah sebenarnya bilangan peristiwa itu, ataupun bilangan, kalau di sini awak dapat lihat adalah kad lah. Okey, so tak apa, saya akan explain macam mana kita nak guna formula ni. So sekarang ni kalau awak lihat, formula permutation ataupun pilih atur sangat-sangat mudah Saya bagi awak satu contoh dekat sini.
kalau awak lihat, kita ada N, lepas tu awak kena nampak N, katakan bilangan N itu adalah 6. Contohnya kalau awak lihat dekat sini, kita ada 6 kad. So N dia adalah 6. So awak kena darabkan dengan N tolak 1. So maksudnya kalau kad tu N adalah 6, lepas tu awak kena darab dengan 5. So seterusnya awak kena darab dengan 4, dan seterusnya awak, dan akhir sekali awak kena ada 3 darab 2 darab 1. Dan apabila awak darabkan semua, baru awak nampak, oh okey, bilangan susunan untuk 6 kad ini ada a few numbers, ada beberapa bilangan cara susunan dia. Okey, so ini adalah formula yang panjang. Dalam erti kata lain, kita pakai N tanda seru, tapi tanda seru ni bukan dia suruh awak jerit. Nanti dalam peperiksaan nanti orang fikir awak mentally unstable. So dia bukan jerit, dia dalam kalkulator. Saya boleh tunjukkan dalam kalkulator kita, di mana kalau awak lihat dalam kalkulator awak ada simbol tanda seru ini. So saya akan tunjukkan. Dia berada di button X negatif 1. Atas dia tu ada sebenarnya X tanda seru. Okey, so kalau awak jumpa button ini, awak kena tekan shift dulu untuk dapatkan simbol tanda seru ini. Okey, so jom kita selesaikan kita punya our first example for this video. Okay, so sekarang saya nak tahu berapa banyak bilangan dia. Okay, so if let's say saya ada putih, kuning, biru, merah, oren dan hijau, jalan kerja dia senang saja sebab awak ada 6 je sampel. So jalan kerja kita adalah, marker biru saya hilang, so tak apa, saya pakai merah. Saya akan letak 6P6. Okey, 6P6. So maka saya akan buat 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Ataupun awak nak tulis 6 tanda seru pun, dalam kalkulator kalau tekan 6 tanda seru ini, awak akan dapat jawapan yang sama. So kita tekan dalam kalkulator 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1, dan saya dapat 720. Kalau saya tekan 6 shift, saya tekan button ni X to the power of negative 1 ni, shift dia, saya akan dapat the same value. Saya dapat 720. Okey kelas, mesti awak tertanya-tanya, okey Mr. Ahmad, 720 ni sebenarnya apa? Dia sebenarnya symbolize tu apa? Apa yang dia nak terangkan? Okey, maksudnya kalau saya bagi awak 6 kad, putih, kuning, biru, merah, oren, hijau, awak nak start daripada hijau dulu kat depan, kuning kedua, biru dan seterusnya. Okey, awak try susun satu persatu, dan last kali awak akan dapat 720 bilangan bila awak boleh susun antara satu sama lain. Maksudnya apa? Maksudnya setiap color ini dapat rasa dekat setiap tempat. Maksudnya putih dapat rasa first, dia dapat rasa second, dia dapat rasa third, dan seterusnya kepada color warna-warna yang lain. So maksudnya dia dapat rasa semua tempat ini, dan bilangan dia adalah 720. So kalau awak tak percaya, awak try buat dekat rumah, ambil 6 kad dan awak susun sampai ke waktu subuh. Okey, so kita akan pergi to our next example, which is formula kita, saya panggil lah formula bilangan pilih atur bersyarat. Okey, jom saya tunjuk ke awak apakah itu bersyarat. Okey kelas, seperti yang dijanjikan, kita nak pergi kepada our last formula untuk konsep pilih atur. Okey, after this kita akan pergi kepada the new subtopic, which is kita panggil gabungan. Okey, so pilih atur we are actually almost there, dan nak habis dah. It's just lepas ni korang hanya boleh tekankan kepada exercise saja. Okey, so let's go to our formula. Saya panggil dia adalah sebenarnya dalam nota
Nama formula ni adalah bilangan pilih atau bagi R objek dipilih daripada suatu set N objek yang berlainan. Tak faham sebab dia panjang sangat, betul? Okey, so apa yang perlu buat adalah saya namakan dia formula bilangan pilih atau, tapi saya panggil dia pilih atau bersyarat. Okey, so apa beza dengan formula yang awak belajar tadi? Yang tadi awak belajar itu, beza dia adalah kalau awak lihat, satu adalah N, yang lagi satu adalah N, betul? So kalau awak punya sampel adalah 6, awak kena letak 6 lah. So masalahnya sekarang, bersyarat ini adalah awak ada N dan awak ada R. Apakah R ni? R inilah saya panggil syarat, bersyarat. So formula dia berlainan sikit, di mana awak akan pakai N tanda seru per N tolak R tanda seru. Okey, saya tahu awak masih tak faham. Kita pergi kepada our next example. Okey, so kenapa saya panggil bersyarat? Contohnya, di depan ini dia ada soalan, tapi saya simplifykan soalan tu supaya awak lebih faham. Awak tak payah baca, supaya awak boleh dapat imagine. Okey, kenapa saya cakap bersyarat? Bersyarat sebab apa? Awak ada 10 orang murid. Okey, awak ada 10 orang murid sekarang ni. Tetapi syarat dia apa? Syarat dia 4 orang sahaja yang boleh duduk. So maksudnya 10 orang murid perlu berebut untuk duduk dalam 4 buah kerusi. So itulah sebab kalau bersyarat kita kena pakai formula ini. Dan if let's say awak ada 10 buah kerusi, yes, awak boleh pakai formula sebelumnya. Tetapi sekarang kita bersyarat, kita ada kekangan. So awak tengok kita ada 4 buah kerusi, maksudnya 6 orang tu dia berdiri tengok orang duduk saja. Okey, so kalau awak tengok dekat sini, senang je. Berapa banyak bilangan cara kita nak susunkan 10 orang murid ini di tempat 4 buah kerusi ni. Maksudnya semua dapat merasa. So maksudnya kena ulang-ulang lah. Kadang-kadang orang pertama dapat duduk, tapi kadang-kadang dia tak dapat duduk. So kadang-kadang orang ke-6 tak dapat duduk. Lepas tu the next cara ke-720 dia dapat duduk pula. So kita nak tahu sekarang ni berapa banyak bilangan dia, bilangan cara kita nak susun antara kerusi dan juga murid-murid. So class is very straightforward. Kita akan pakai formula kita. So sekarang awak dah tahu N kita berapa. So jalan kerja dia adalah N sama dengan, kita akan ambil yang paling banyak. So kita tak boleh letak 4 sebagai N, sebab sampel kita yang paling banyak sekarang adalah 10 orang. So maka saya letak N kita adalah 10. Dan kita punya syarat ataupun kerusi kita sekarang ada 4 sahaja. Maka saya nak tuliskan dalam formula, saya akan tulis 10P 4. 10 tanda seru, 10 tolak 4 tanda seru. So awak dah boleh tekan dalam kalkulator ataupun manually saya boleh tulis je 10 darab 9 darab 8 darab 3 darab 2 darab 1 bahagikan dengan 10 tolak 4 6. Maksudnya 6 darab 5 darab 4 darab darab 2 darab 1. Okey, contohlah. Okey, so daripada sini kita ambil kalkulator, senang je kita kira. So 10 shift tanda seru kurungan 10 tolak 4 tanda seru, dan saya dapat dalam kalkulator saya adalah 5040. So maksudnya 5040 cara awak nak susunkan antara kerusi ni dan juga orang. 5040 cara, maksudnya banyak cara kita boleh try and error. Siapa yang dapat duduk, siapa yang tak dapat duduk. Okey,
so kelas, ini adalah our last formula untuk bilangan pilih atur. So on a next video, kita akan straight away pergi kepada our new subtopic, which is kita panggil gabungan. Okay, gabungan is quite simple daripada pilih atur sebab dia lebih kepada gabungkan tapi dia tak ada atur. Maksudnya dia boleh susun suka hati dia saja. Okay, never mind. That's what I will explain on my next video. So thank you so much for watching this video, and if let's say you understand, you korang faham apa yang saya ajar, please sokong saya, please tekan like, and also please subscribe supaya awak dapat notification on my new subtopic ataupun ada tutors syllabus atau new topic atau new subtopics. So please subscribe, and if let's say I need to improve, please put a very constructive comment so that I can teach you a very good and quality education. Alright, so I'll see you guys on the next video. I love you so much, my friend. Wow, bye bye.